Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana juga saudara berada pada saat ini, pada ketika ini, harapan saya di studio mudah-mudahan semoga semuanya ceria, segar, sehat hendaknya. Dan Alhamdulillah pada pagi ini kita kembali bersama-sama dalam rancangan Doktor di Radio. Hari ini hari Selasa 20 hari bulan Mei 2014 bersamaan dengan 20 hari bulan Rejab pada hari ini. Dan kita berkesempatan untuk bersama-sama dengan tetamu kita dalam rancangan Doktor di Radio, terbitan bersama RTM Pahang dan juga dari unit promosi Jabatan Kesihatan Negeri Pahang Darul Makmur, bersama-sama dengan Dr. Anwar Ibrahim bin Rohani, iaitu Anwar Irwan, Anwar Ibrahim lah dah. Anwar Irwan bin Rohani, pakar perubatan kardiologi Hospital Tengku Ampuan Abzan Kuantan. Ini pakar perubatan jantung dari Hospital Tengku Ampuan Abzan Kuantan yang akan bersama-sama dengan kita. Dan tajuk yang akan kita bawakan pada pagi ini, kita akan menyentuh tentang hipertensi ataupun tekanan darah tinggi. Jadi ini antara permasalahan ataupun suasana penyakit yang seringkali berlaku di dalam kalangan masyarakat kita, dan mungkin juga saudara pendengar yang mungkin menghadapi masalah tekanan darah tinggi ini, penyakit darah tinggi. Jadi saudara boleh menjadikan rancangan ini sebagai info maklumat kepada saudara, kepada kita bersama, untuk bersama-sama kita menjaga kesejahteraan dan juga kesihatan. Dan seperti biasa di pertengahan perbincangan kita nanti, dua talian kita dibuka, iaitu 5140124 dan 5140125. Jadi baiklah, kita nak bersama-sama dengan tetamu kita yang berbahagia, Dr. Anwar Irwan Rohani, pakar perubatan kardiologi, pakar perubatan jantung dari Hospital Tengku Ampuan Abzan Kuantan pada pagi ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sihat begini ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi terima kasihlah kerana bersama-sama dengan kita dalam rancangan Doktor di Radio, terbitan bersama RTM dan juga unit promosi Jabatan Kesihatan Negeri Pahang Darul Makmur. Dan baiklah, kita memperkatakan tentang hipertensi ini, ataupun mengenai tekanan darah tinggi ini. Jadi bagus kalau doktor memulakan perbincangan, membuat sedikit mukadimah untuk pendengaran para pendengar. Ya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera pada semua pendengar Radio Malaysia Pahang. Seperti yang terima kasih kepada DJ yang telah memperkenalkan saya tadi. Bercakap tentang penyakit hipertensi ataupun tekanan darah tinggi, dari segi definisi, ia merupakan satu keadaan di mana bacaan tekanan darah yang melebihi daripada 140/90 mm3 yang kekal secara berterusan. 140/90. Jadi untuk memahami lebih lanjut tentang nombor yang saya katakan tadi, saya jelaskan satu persatu. Sebenarnya tekanan darah perlu ada pada setiap insan, pada setiap manusia. Tekanan darah ini sebenarnya berasal dari aktiviti jantung. Jantung berfungsi melalui dua fasa. Fasa pertama di mana jantung akan mengecut untuk mengepam darah keluar dari jantung ke organ-organ di dalam badan, dan fasa kedua, jantung akan mengendur ataupun berehat. Dalam fasa-fasa tersebut, jantung akan memberikan tekanan. Ketika jantung mengecut, tekanan darah yang normal mungkin dalam lingkungan 120 mm3, dan dalam keadaan jantung berehat ataupun mengendur, tekanan yang normal sepatutnya dalam lingkungan 80 mm3. Apa yang berlaku di dalam pesakit yang mengalami tekanan darah tinggi ialah apabila jantung perlu mengepam dengan lebih kuat, perlu memberikan tekanan yang lebih tinggi untuk mengedarkan darah ke seluruh bahagian badan. Jadi apabila
tekanan yang diperlukan itu lebih tinggi dari 140 dan ke atas untuk sistolik kita panggil. Itu keadaan tekanan darah yang bahagian atas. Ataupun apabila tekanan darah diastolik ataupun tekanan darah di bahagian bawah yang 90 saya cakap tadi, lebih tinggi dari 90 dan ke atas, maka secara definisinya itu bermakna seseorang itu telah mengalami keadaan tekanan darah yang tinggi, ataupun dari segi diagnosis penyakit kita biasa panggil hipertensi. Jadi itu sebagai mukadimah, doktor. Ya. Sebagai permulaan, doktor memperkenalkan tentang penyakit tekanan darah tinggi ini ataupun yang menyebabkan tekanan darah tinggi ini, hipertensi. Saudara bersama-sama dengan yang berbahagia Dr. Anwar Irwan Rohani, pakar perubatan kardiologi Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan pada pagi ini. Baiklah doktor. Jadi kita pun nak mengetahui agaknya kenapa kita perlu memahami tentang perkara ini, khususnya tentang penyakit tekanan darah tinggi ini. Sesuatu yang perlu anda fahami tentang penyakit tekanan darah tinggi ini ialah ia tidak mempunyai sebarang tanda atau gejala awal. Kebanyakan kajian telah mendapati bahawa penyakit ini dianggap sebagai satu penyakit silent killer ataupun pembunuh senyap. Sebab apabila gejala ini berlaku ataupun muncul disebabkan tidak ada gejala-gejala ataupun tanda awal yang kita boleh rasai ataupun kita boleh alami, maka kebanyakan keadaan pesakit ataupun seseorang itu akan datang berjumpa dengan doktor ataupun pegawai-pegawai perubatan, staf kesihatan pada peringkat yang lambat, di mana penyakit tekanan darah tinggi ini telah menyebabkan kesan-kesan kepada organ-organ di dalam badan. Dari segi epidemiologi ataupun kajian di seluruh dunia menunjukkan bahawa keadaan penyakit tekanan darah tinggi berlaku di antara 20 hingga 30% dalam jumlah penduduk dunia. Di negara kita sendiri melalui kajian, kita panggil kajian kesihatan dan kajian morbidity, di mana Kementerian Kesihatan telah menjalankan kajian ini sejak tahun 1996. Biasanya dibuat 10 tahun sekali, telah menunjukkan bahawa insiden ataupun kadar berlakunya penyakit ini di kalangan penduduk di negara kita adalah lebih kurang 20 hingga 30%. Bermakna lebih kurang 1 dalam 3 orang ataupun 3 dalam 10 orang didapati mengalami penyakit tekanan darah tinggi, dan dalam kebanyakan masa mereka tidak mengalami apa-apa gejala ataupun tanda-tanda awal. Oleh sebab itu, kita perlu faham keadaan ini, dan di antara perkara lain yang lebih penting ialah selepas beberapa tahun, terutamanya apabila ia telah melebihi 5 hingga 10 tahun, penyakit tekanan darah tinggi boleh menyebabkan kesan-kesan yang teruk kepada organ-organ badan yang lain, termasuk di otak, iaitu ia ialah penyakit punca utama menyebabkan penyakit stroke ataupun angin ahma. Untuk organ jantung, ia juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penyakit kegagalan jantung ataupun heart failure, ataupun penyakit serangan jantung, heart attack. Dan untuk organ buah pinggang, penyakit tekanan darah tinggi ini juga merupakan salah satu punca di mana buah pinggang kita mengalami kegagalan untuk berfungsi. Itu antara kesan-kesan yang menyebabkan betapa perlunya kita memahami dan mengetahui bagaimana cara-cara untuk mendiagnose ataupun mendapat tahu keadaan tekanan darah kita, dan selalu membuat screening ataupun cek tentang keadaan
tekanan darah kita dari semasa ke semasa, terutamanya apabila umur kita telah meningkat lebih dari 35 tahun. Jadi baiklah. Bagaimana agaknya kalau kita nak mengetahui seseorang itu dari segi tekanan darah tinggi ini diukur, doktor? Salah satu baiklah, doktor, nampaknya sebelum tu kita ada panggilan daripada pendengar kita. Ya. Kita simpan dulu jawapan daripada doktor ni. Kita terima ni panggilan daripada pendengar kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Nampaknya kedua ni tadi terputus walaupun ada isyarat masuk. Jadi kepada saudara pendengar yang nak bersama ni untuk bertanyakan tentang tekanan darah tinggi, tajuk yang kita bawakan dalam slot doktor di Radio Pahang FM ini, kita buka dah. Kita buka dua talian kita 5140124 dan 5140125 untuk saudara bersama-sama dengan kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa khabar Janan? Alhamdulillah. Abang Ali ya? Ya. Dari Jelantan ya? Assalamualaikum doktor. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini macam biasa lah doktor Nan. Wali ni memang tak canggul lah ni. Respon dengan penyakit ni. Bagus. Okey. Untuk mukadimah jugalah. Wali ni pun memang salah seorang daripada member yang ada ni HPT ni, hypertension ni. Kiranya dah bertahun-tahun jugalah. Sekarang ni sedang mendapat rawatan lah. Alhamdulillah, semakin lama semakin nampak positif lah setelah mendapat rawatan di hospital Jelantun. Okay. Jadi soalannya tidaklah berapa sangat, tapi ada kaitan jugalah dengan kalau katakan kandungan darah kita ni dia dikaitkan juga dengan katakan tinggi sangat dia punya kolesterol. Ada kaitan dengan kolesterol ya. Ya. Jadi dalam masa yang sama juga Abang Abi bagi juga ubat untuk kolesterol lah. Ya. Jadi itu yang tapi ada juga kes-kes ya doktor yang tidak ada darah tinggi, ada yang tidak ada darah tinggi, dia masih boleh dapat ini stroke, mild stroke ya. Ya. Ada juga kes kayak gitu. Ada salah seorang kawan lah. Jadi bila tanya dia, ada darah tinggi kan? Dia kata tak ada. Tapi cek memang tak ada. Tapi masih mendapat mild stroke lah. Dia mild stroke lah. Sekarang ni dah hampir pulih lah. Ya. Jadi itulah kaitan dengan kolesterol, dengan dia dan gaya hidup pun rasanya memainkan peranan juga doktor. Ya betul. Gaya hidup. Umpamanya contohnya katalah hisap rokok. Lepas tu tapi salah satu cara yang Wali amalkan sekarang ni, cuba kurangkan stres lah. Kurangkan stres dan selalu berfikir secara positif. Sebab kalau kita fikir cara negatif ni, banyak benda yang kita menyusahkan hati kan. Itu salah satu cara yang orang amalkan sekarang lah. Jadi Alhamdulillah setakat ini bila pergi ambil biasa darah, jalan darah, Alhamdulillah dah semua dah katakan bawah 140-90 lah. Semalam pun pergi cek 129-87. Alhamdulillah lah tu katnya. Normal lah tu. Normal lah. Itu dah kira dah kata dah macam orang muda dah. Untuk makluman doktor ya. Dengan rawatan lah. Dengan ubat-ubat. Untuk umur lah. Untuk inilah kadang-kadang faktor umur juga. Orang ni pun dah umur pun dah kira dah 67 dah ni. Tapi Alhamdulillah dah tu. Ya. Setakat ini itu sajalah yang ada ni. Selain tu tak ada lagi lah. Tak ada. Cuma darah tinggi je lah. Okeylah itu saja. Itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu pertanyaan yang tekanan darah tinggi ini yang berhubung dengan kolesterol dan kadang-kadang kalau mengikut apa yang dikatakan Abang Ali tadi, ada kawannya tak ada apa-apa pun tekanan darah tinggi tapi stroke pula tu. Ya, itu sebenarnya penyakit darah tinggi ini banyak puncanya. Begitu juga penyakit stroke. Bukan salah satu faktor utama yang saya cakap ialah tekanan darah tinggi. Tapi banyak lagi faktor lain yang terlibat yang boleh menyebabkan keadaan stroke. Iaitu paras kolesterol
di dalam darah, paras lemak di dalam darah, penyakit obesiti, penyakit kegemukan. Kadang-kadang dia tak bersangkut paut juga. Dia adalah merupakan kita panggil faktor bebas, independent factor. Dia bukan perlu ada semua untuk dapat penyakit stroke, tetapi keadaan-keadaan faktor-faktor lain tu, paras lemak dalam darah, obesiti, penyakit kencing manis, lagi satu faktor utama yang tidak boleh susah untuk dielak ialah keturunan. Apabila dalam salah silah keluarga tu, dalam keturunan kita ada yang mengalami penyakit-penyakit tersebut, maka kecenderungan keturunannya untuk dapat penyakit yang sama itu adalah lebih tinggi berbanding dengan orang-orang yang tidak mempunyai keturunannya yang mempunyai penyakit tersebut. Ya. Maknanya itu sudah berada di dalam dia punya genetik dia. Okey. Baiklah, itu daripada Abang Ali. Kepada saudara pendengar yang ingin bersama-sama berkongsi tentang kesihatan pada pagi ini, kita memperkatakan tentang tekanan darah tinggi ini. Saudara boleh bersama-sama dengan kami 514-0124 dan 514-0125. Saudara boleh bercakap terus dengan tetamu kita yang berbagai, Dr. Anwar Irwan Rohani, pakar perubatan kardiologi, pakar perubatan jantung, Hospital Tengku Ampan Afzan Kuantan. Kita memperkatakan tentang tekanan darah tinggi ini, ya. Baiklah doktor, kita kembali tentang persoalan tadi, bagaimana tekanan darah kita ini diukur, doktor. Cara paling utama, paling biasa yang kita tengok, yang kita dapat lihat kalau kita pergi ke mana-mana premis kesihatan, sama ada di klinik swasta, di even di tempat-tempat promosi kesihatan, kita cek ataupun kita sukat tekanan darah kita menggunakan alat yang dipanggil sphygmomanometer. Alat satu peranti lah, alat yang menggunakan manual pressure, tekanan manual. Dia tekan guna, kita panggil apa tu, macam pump tu. Bila kita lekatkan dia punya, kita balut ke bahagian lengan, biasanya atas lengan lah, atas dari siku tu, dalam paras yang sama dengan mesin tu, dengan alat tu, dan dia ada pengukur yang di dalamnya ada raksa ataupun merkuri tu. Jadi bila doktor pump, dia rasa nadi tu, doktor pump sampai ke satu tahap. Contohnya dekat pengukur tu lebih dari 140, 150. Dia akan rasa nadi dan dia akan guna alat stetoskop tu yang boleh dengar nadi dengan lebih jelas. Dia letak dekat bahagian pergelangan lengan tu, dan dia akan turunkan pump tu lah. Jadi kita boleh dengar nadi itu dia berdenyut, dup 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 turun. Dari situ kita boleh detect, kita boleh dapat ukur lah dia punya tekanan darah yang bahagian atas tu, sama ada dia lebih sama ataupun kurang dari 140 mm merkuri menggunakan pengukur merkuri tu, dan sampai ke tahap tekanan di bahagian bawah, sama ada dia 90 mm merkuri ke atas ataupun bawah dari itu. Itu cara yang biasa. Tapi zaman sekarang ni lebih banyak orang menggunakan peranti elektronik, di mana dia ada pump automatic. Tak perlu pump manual, tak perlu dengar dengan telinga guna stetoskop ke apa, yang ada dijual di farmasi, di banyak-banyak. So alat peranti tekanan darah tu pun boleh juga digunakan, dengan syarat ia disahkan dan perlu melalui proses maintenance lah. Maknanya kalau dia disahkan betul boleh diguna, jadi kita akan gunakan alat tu, dia lebih kurang sama saja dengan alat manual tadi. Iaitu cara yang paling biasa yang digunakan oleh doktor-doktor ataupun pekerja kesihatan untuk cek tekanan darah tinggi anda.
Jadi itu cara pengukuran Ya. tekanan darah tinggi ni, tekanan darah ni untuk seseorang ni. Dan baiklah doktor, satu lagi perkara. Mengapa seseorang itu boleh mendapat tekanan darah tinggi, doktor? Punca-punca penyakit tekanan darah tinggi ini berlaku kepada seseorang. Ada banyak sebenarnya. Dia ada punca yang boleh kita elak dan punca yang susah untuk kita elak. Punca yang biasa yang susah kita nak elak ialah faktor umur. Faktor umur, di mana semakin umur kita meningkat, tekanan darah akan semakin meningkat. Ini sebenarnya ialah satu perubahan kita panggil fisiologikal yang berlaku secara sunnatullah. Dia berlaku pada semua keadaan. Bila umur meningkat, macam pokok, bila pokok makin lama, daun makin ruput. Jadi keadaan badan kita pun bila umur meningkat, kita punya salur darah, pembuluh darah di dalam badan itu akan menjadi lebih keras. Kekerasan pembuluh darah itu akan menyebabkan jantung perlu mengepam menggunakan tekanan yang lebih tinggi dari biasa. Itu sebabnya mungkin dalam keadaan 20-30 tahun yang lalu, kebanyakan kes penyakit tekanan darah tinggi ini berlaku apabila umur meningkat lebih dari 50-60 tahun ke atas. Cuma bila itu satu faktor umur. Yang keduanya faktor keturunan. Sesetengah orang lebih cenderung untuk mendapat penyakit tekanan darah tinggi ini apabila dia mempunyai keluarganya yang mempunyai penyakit yang sama. Itu nombor 2, yang susah untuk kita elak. Tetapi terdapat juga faktor-faktor lain, punca-punca yang sebenarnya yang didapati melalui cara hidup. Lifestyle disease, penyakit darah tinggi juga dilabel sebagai penyakit yang bersangkut paut rapat dengan cara hidup. Cara pemakanan kita, cara kita menguruskan stres, cara kita bekerja, aktiviti kita, cara pengambilan ubat-ubatan tertentu juga akan memberi pengaruh terhadap tekanan darah bila kita sukat. Faktor utama dari segi pemakanan ialah pengambilan lemak berlebihan yang menyebabkan kolesterol di dalam badan meningkat. Kolesterol ni, lemak ni, dia boleh melekat ke dinding-dinding salur darah sehingga menyebabkan salur darah itu menjadi keras, dan apabila keadaan ini berlaku, jantung perlu mengepam dengan menggunakan tekanan yang lebih tinggi menyebabkan tekanan darah meningkat. Nombor 2, apabila pengambilan garam yang berlebihan. Sekarang ini bila keadaan semasa menyebabkan kita perlu bekerja lebih dari biasa untuk kehidupan seharian, keadaan ini menyebabkan pemakanan kita tidak teratur. Apabila kita mengambil makanan di luar, kita kurang menumpukan perhatian terhadap pengambilan garam. Biasanya makanan-makanan yang sedap tu terutama makanan fast food mempunyai kandungan garam yang tinggi. Ini juga merupakan faktor utama menyebabkan tekanan darah meningkat. Kandungan garam yang tinggi apabila diambil menyebabkan volume ataupun isi padu darah ataupun cecair di dalam badan kita meningkat bersama dengan peningkatan garam tersebut. Apabila volume darah di dalam badan meningkat, ini juga akan menyebabkan tekanan darah meningkat. Sebab dia perlukan tekanan yang tinggi untuk mengepam darah volume yang lebih tinggi dalam badan. Yang ketiga, faktor aktiviti. Satu yang biasa kita tengok apabila kerja berlebihan sehingga menyebabkan tidur tak menentu ataupun tidur tidak cukup, berkurangan, dan ini menyebabkan badan kita
dia mengeluarkan hormon-hormon tertentu yang menyebabkan tekanan darah itu meningkat sepanjang masa. Sebab dalam kehidupan seharian, tekanan darah berubah-ubah mengikut aktiviti yang kita lakukan. Jadi, contohnya macam apabila kita melakukan aktiviti sukan, aktiviti kerja-kerja berat, tekanan darah perlu lebih tinggi dari biasa. Dan apabila kita berehat dan ataupun kita tidur, itu satu rehat yang paling bagus. Tidur dengan secukupnya, tekanan darah akan menurun. Biasanya tekanan darah akan lebih rendah pada waktu malam berbanding dengan waktu siang, di mana apabila sampai saja masuk saja waktu subuh sehingga waktu tengah hari, ada perubahan-perubahan hormon dalam badan yang menyebabkan tekanan darah menjadi lebih tinggi dari biasa untuk membolehkan kita melakukan aktiviti-aktiviti yang pekerjaan seharian. Itu sebabnya menjadi satu kebiasaan untuk kita menjalankan aktiviti pada waktu siang. Sebab hormon dalam badan kita bekerja seperti itu. Jadi, faktor-faktor tersebut sebenarnya merupakan antara punca-punca yang menyebabkan tekanan darah meningkat. Ada juga punca-punca lain seperti penggunaan ubat-ubatan. Setengah-setengah ubat ataupun setengah jenis makanan seperti kafein ataupun ubat-ubat yang menyebabkan tekanan darah boleh meningkat. Ubat-ubat herba ataupun ubat-ubat tradisional yang tidak melalui proses yang betul, yang kita tidak boleh pastikan apakah kandungan di dalamnya. Ini semua boleh menyebabkan tekanan darah meningkat juga. Dan faktor utama yang lagi satu yang perlu saya beritahu ialah rokok. Sebab di dalam rokok, dia terdapat banyak bahan-bahan kimia yang boleh merangsang hormon-hormon tertentu dalam badan sehingga menyebabkan tekanan darah meningkat. Okey? Jadi itu mengapa antara tanda-tanda itu faktor-faktor ataupun penyebabnya yang boleh mendapatkan darah tinggi ni. Baiklah, sekarang ni sudah 10.41 minit pagi. Bagaimana anda di luar, para pendengar kita di Bang FM 19 yang ingin mungkin agaknya ada permasalahan, pertanyaan, pandangan mengenai tekanan darah tertinggi ini, saudara boleh bersama-sama dengan kami 5140124 dan 5140125 di Pahang FM 1 Pilihan Pagi. Jadi kita pun nak mengetahui, kalau sebentar tadi doktor telah menyentuh antara punca-punca penyebab-penyebab seseorang itu boleh mendapatkan tekanan darah tinggi ini, antaranya faktor semula jadi, iaitu faktor umur yang kian meningkat, yang tak boleh dielakkan, yang menyebabkan saluran-saluran darah tu dah keras dan sebagainya, doktor kata tadi kan. Begitu juga dengan berbagai-bagai perkara lain seperti aktiviti, cara pengambilan makanan dan sebagainya. Jadi apabila seseorang itu terkena tekanan darah tinggi ni, agaknya adakah tanda-tanda penyakit ni seseorang itu boleh ketahui? Itulah seperti yang saya katakan tadi. Memang penyakit ni, satu masalah utama dia tak ada tanda-tanda awal. Kebanyakan kes dia datang dengan komplikasi. Tetapi ada keadaan-keadaan tertentu yang selalunya pesakit dia komplain. Dia kata, doktor, saya sakit kepala rasa berat. Bila cek, tekanan darah tinggi. Jadi kebanyakan kes orang kata sakit kepala itu salah satu tanda-tanda tekanan darah meningkat. Ada dua perkara lah di sini. Sama ada sakit itu yang menyebabkan tekanan darah meningkat, sebab sakit itu merupakan satu stres. Kadang-kadang sakit dia ialah sakit lain, migrain ke, ataupun bila kurang tidur menyebabkan kepala merasa berat, dan itu menyebabkan tekanan darah meningkat. Ataupun memang dia ada tekanan darah tinggi. Untuk tekanan darah tinggi menyebabkan sakit kepala, tekanan darah itu perlu sangat tinggi lah. Biasanya lebih tinggi dari 180 mm merkuri.
Kan saya cakap tadi normal mesti 139 dan ke bawah. Nah, maknanya kalau dia tinggi sangat, melebihi 180 dan ke atas, itu mungkin menyebabkan tanda-tanda tu sakit kepala. Dan seperti yang telah saya terangkan tadi, salah satu punca utama stroke ialah tekanan darah tinggi. Jadi tekanan darah tinggi yang terlalu tinggi boleh menyebabkan dua jenis stroke. Sama ada stroke yang kita panggil pendarahan di otak, ataupun stroke yang tak menyebabkan pendarahan tetapi salur darah tu dia block, dia tersumbat disebabkan ada bila salur darah dah keras, tekanan darah terlalu tinggi menyebabkan pembuluh darah tu dia pecah di bahagian dalam, dan apabila pembuluh darah pecah, badan kita dengan fungsi-fungsi dia cuba untuk membetulkan pembuluh darah yang pecah tu dengan menyumbat, menyebabkan darah beku kat bahagian tu dan sumbat. Jadi itu merupakan salah satu cara badan kita untuk mengawal keadaan yang rosak tu, dia buat macam tu. Jadi, kalau dia tinggi sangat, dia tak sempat nak sumbat, dia pecah. Jadi itu menyebabkan pendarahan di otak. Itu dua punca stroke yang boleh disebabkan oleh tekanan darah yang terlalu tinggi. Sama ada dia sempat datang dengan sakit kepala ataupun dia datang dengan stroke. Itu punca, itu tanda-tanda yang biasa yang awal lah. Jadi baiklah doktor, agaknya apakah kesan jika penyakit ini tidak dikawal? Kadang-kadang ada juga setengah kita ni apabila mengalami suasana antara tanda tadi macam doktor katakan tadi, sakit kepala ataupun sakit-sakit belakang, kita tengkuk ni rasa kira perit dan sebagainya kan. Tapi dia orang ni kira buat tak kisah je. Mungkin agaknya orang kata membuat cara rawatan sendiri tradisional. Agaknya apakah kesan kalau tidak ada rawatan tindakan selanjutnya? Jadi ini pun penting untuk kita faham. Macam saya bagi tahu tadi, disebabkan kebanyakan kes penyakit hipertensi, orang yang penyakit darah tinggi ni datang dengan kesan-kesan komplikasi penyakit tekanan darah ialah disebabkan oleh tiada rawatan awal. Komplikasi yang saya sebut tadi antara yang teruk lah. Stroke ialah satu komplikasi yang teruk lah. Penyakit lemah jantung juga merupakan satu komplikasi yang teruk. Dan penyakit kerosakan ginjal, kegagalan fungsi buah pinggang juga merupakan satu kesan ataupun komplikasi buah pinggang yang teruk. Jadi itu antara kesan-kesan yang teruk. Ada juga kesan-kesan lain yang tak berapa teruk, bergantung kepada jangka masa penyakit tekanan darah tinggi ini tidak dikawal. Sebab kesan-kesan tu berlaku mengikut jangka masa berapa lama penyakit ini tak terkawal di dalam badan. Contohnya macam fungsi jantung tu tidak berapa normal dari segi fungsi pump dia. Jadi jantung dia bukan gagal sepenuhnya, dia tak dapat lemah jantung lagi, tetapi fungsi pumpnya tak berapa normal. Kadang-kadang dia mendapat gejala-gejala macam cepat letih apabila buat kerja yang biasanya dia boleh buat dalam beberapa lama dulu dia boleh buat, misalnya naik tangga turun tangga tu dalam masa yang singkat, sekarang dia perlu ambil masa lebih lama, stamina-nya terasa kurang. Jadi itu adalah salah satu punca di mana jantung tu dah bekerja lebih kuat dari biasa pada satu jangka masa yang agak lama, disebabkan oleh tekanan darah yang tidak terkawal. Setiap kali tekanan darah kita tinggi dari nombor yang saya katakan tadi, maknanya jantung itu bekerja lebih kuat dari biasa untuk memastikan darah tu mengalir ke bahagian-bahagian di seluruh badan untuk badan kita berfungsi. Ya. Baiklah doktor, bila kita memperkatakan tentang sesuatu perkara tadi, apabila jantung ini terpaksa bekerja kuat lebih dari biasa,
Sebagai contohnya lah ya, kadang-kadang ada mereka-mereka ni yang peringkat orang kata dah berumur, tapi kadang-kadang tu sebagai contohnya secara tiba-tiba ni bersukan. Mereka sebagai contohnya di jabatan ataupun di tempat kerjanya ada peranan-peranan ataupun kerjaan-kerjaan yang tertentu sukan ni tiba-tiba tanpa latihan dan sebagainya terus saja masuk ke gelanggang untuk bermain futsal sebagai contoh ataupun bermain bola sepak jadi banyak kes yang berlaku tiba-tiba rebah lepas tu meninggal. Jadi adakah berpunca menyebabkan tentang kegagalan jantung bekerja seperti biasa dia kata? Itulah macam yang saya katakan tadi, kita yalah penyakit ni dia faktor umur merupakan faktor utama yang menyebabkan ketahanan badan kita, terutama jantung, pembuluh-pembuluh darah berfungsi. Apabila umur meningkat dan kita bukan bekerja ataupun membuat aktiviti mengikut keadaan umur kita, mungkin badan kita tidak mampu untuk menampung aktiviti tersebut pada masa-masa yang kita buat. Macam contohnya bersukan lah. Kalau kita bukan bersukan sepanjang masa ataupun membuat aktiviti sukan itu secara regular, secara setiap hari kita buat, tiba-tiba lepas 1 tahun baru kita nak buat, kita mesti lakukannya secara sedikit demi sedikit. Tidak boleh menumpukan sepenuh tenaga untuk buat satu aktiviti sukan serentak secara mengejut. Itu akan menyebabkan badan kita tidak mampu menampung keadaan itu, sehingga boleh menyebabkan kes-kes tersebut lah. Lagi satu faktor dia, badan kita sebenarnya, contohnya jantung dan pembuluh-pembuluh darah itu memerlukan masa untuk berubah, untuk menstabilkan fungsinya dalam setiap perubahan aktiviti kita. Jadi baiklah Doktor, kita nak pergi kepada bagaimana rawatan ya untuk penyakit darah tinggi ni. Baiklah, kita ada panggilan masuk namanya, ada syarat ni, kita cuba tampilkan Doktor dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Encik Nas. Waalaikumsalam, ya. Ini siapa ni? Saya daripada Bukit Rangit, Muhammad Shah. Okey, Encik Muhammad Shah. Ya, tanda-tanda kita, umur saya sekarang meningkat 75 dah. Okey. Tapi bila saya susah kata saya buat kerja, saya berjalan lemah tak boleh, kita terpaksa saya berhenti. Tapi saya sekarang ni mengidap kecil manis, darah tinggi dan ada jantung ada pesen juga di doktor. Tapi doktor kata jantung saya tidak seberapa teruk sangat. Tapi itulah caranya. Bila saya nak berjalan je daripada pagar ke rumah pun saya dah letih. Itu lutut semua dalam dada. Tak tahu apa lah. Di dada saya pun macam senak. Umur dah 75 75. Jadi kita dengarkan apa ulasan daripada doktor. Terima kasih Janai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu merupakan tanda-tanda. Biasanya itu fungsi jantung yang tak bagus lah. Bila nak berjalan dari pagar rumah ke masuk ke dalam rumah pun dah masa cepat letih. Saya cadangkan beritahu gejala ni kepada pihak doktor yang merawat supaya menjalankan kajian ataupun ujian lanjut untuk mengetahui punca-punca sebenar. Biasanya apabila seseorang itu mengalami penyakit berangkai, darah tinggi, kencing manis, biasanya jantung fungsinya mungkin sudah lemah. Jadi itulah biasanya punca utama yang berlaku dalam kes-kes macam ni. Tetapi perlu dirujuk kepada doktor yang boleh memberikan jawapan dan kajian yang lanjut. Ya.
Baiklah, kira rawatan kepada tekanan darah tinggi ini, Doktor. Ya. Rawatan utama ialah melalui ubat-ubatan. Apabila seseorang itu mengalami penyakit tekanan darah tinggi seperti yang saya beritahu, angkanya melebihi 140 pada ukuran atas dan 90 ke atas pada ukuran bawah. Apabila katakan umurnya melebihi 40 tahun, biasanya doktor akan cuba memberi saranan macam mana cara nak kawal melalui perubahan cara hidup, gaya hidup. Kalau pesakit itu tidak mempunyai faktor-faktor penyakit lain, kalau dia ada penyakit lain juga bersama dengan tekanan darah tinggi, kita doktor akan memulakan ubat-ubatan. Banyak ubat-ubat sekarang yang sebenarnya sangat selamat. Dia tidak mempunyai side effect, kesan-kesan yang teruk kepada badan. Ya. Okay. Baiklah, Doktor. Biasa kita dengar kepada kawan-kawan kita, teman-teman kita ataupun mak ayah kita, katanya dia dah kena penyakit ni, darah tinggi ni, tekanan darah tinggi ni 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Sampai sekarang dia kata memanglah kita terpaksa makan ubat dia. Ya. Jadi di sini adakah benar bahawa apabila seseorang itu telah terkena, telah pun dihinggap tentang penyakit darah tinggi ini, memang dia tidak boleh kembali balik seperti sedia kala ataupun baik sepenuhnya? Adakah kira ubat yang diberi oleh doktor ni hanya sekadar untuk orang kata maintain? Ya. Atau macam mana tu? Penyakit darah tinggi ialah satu penyakit yang memerlukan rawatan sepanjang hayat. Sebab penyakit ni dia bersangkut paut dengan umur, dan dia bukan disebabkan oleh jangkitan kuman atau apa-apa punca lain yang boleh kita bagi ubat matikan kuman dan penyakit tu baik. Dia dah ada di dalam salur darah kita, dah rosak. Kalau nak betulkan balik, kena tukar semua baru. Jadi buat masa ni, rawatan ubatan yang kita ada memang hanya untuk mengawal tekanan darah supaya bawah dari target ukuran yang kita nak, supaya dia mengurangkan risiko komplikasi penyakit ni. Penyakit-penyakit lain. Ya. Jadi itu jelas, Doktor. Jadi mau tak mau terpaksa terima lah. Baiklah, Doktor, kita ada 1 minit saja lagi jadi kesimpulan tentang kehadiran doktor tentang tekanan darah tinggi ini. Ya. Jadi untuk menyimpulkan semua yang kita dah bincangkan tadi, saya rasa adalah penting untuk sama-sama kita memahami bahawa penyakit ini tidak mempunyai gejala atau tanda-tanda awal, tetapi mempunyai kesan-kesan komplikasi yang boleh menyebabkan kita sengsara pada masa akan datang. Jadi adalah penting untuk kita pergi memeriksa tekanan darah kita apabila umur dah meningkat, biasanya 40 tahun ke atas. Biasa Jabatan Kesihatan dan even di tempat-tempat kerja pun dah menjalankan promosi kesihatan untuk penyakit ni. Ya. Okay. Jadi itu tadi, Doktor. Kita baru saja bersama-sama dengan yang berbagai Dr. Anwar Irian Rohani, pakar perubatan kardiologi Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan. Kita mengupas, mengatakan, menerokai tentang tekanan darah tinggi ataupun penyakit hipertensi ini. Jadi mudah-mudahan ianya memberi maklumat kepada kita bersama. Semoga kita bersama lagi. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.